بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أمين أمين يا رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan nikmat-nikmatnya. Sama ada nikmat itu yang bersifat kepada furu' ataupun yang usul, sama ada kecil ataupun yang besar, maka syukurlah akan dengan nikmat-nikmat tersebut. Moga-moga dengan syukur itu menjadi sebab musabab kepada kekalnya nikmat-nikmat itu dalam diri kita dan pada jiwa kita, insya-Allah. Ahbabuna fillah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pembacaan kitab Al-Arba'in Al-Ilmiyah, iaitu 40 hadis Al-Ilmiyah susunan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Barbu Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Kalau ikutnya, kita hadis yang keempat lah sekali kita baca. Dan hadis yang keempat ni pun berasa-berasa lama sangat dah ni kita baca ni. Nah, lah sekali kita baca 12 bulan 2 tahun 2021. Allah. Lama sungguh ni. Dekat setahun cuti. Ni baru nak mula balik ni. Allahu Akbar. Moga-mogalah seperti mana yang kita katakan bahawasanya walaupun kita dalam beberapa bulan tersebut kita tak boleh buat kuliah, tak boleh untuk kita buat yang dikatakan majlis alim, moga-moga dengan istiqamahnya kita sebelum tu, pada setiap bulan, pada setiap hari, pada setiap minggu yang kita buat kuliah itu, moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi juga pahala itu. Ada dalam satu riwayat menyebutkan bahawasanya berkaitan dengan kelebihan orang yang Allah Ta'ala bagi keuzuran padanya, sama ada kesakitan dan sebagainya, akhirnya menyebabkan dia tak boleh nak buat ibadah. Dia sabar dengan ujian tersebut, dia sabar dengan kesakitan tersebut, maka dengan kesabarannya tersebut Allah Ta'ala bagi juga apa-apa kekurangan yang dia terkurang daripada ibadahnya itu akan pahala. Maksud dia lagu mana, ahbabuna fillah? Maksud dia macam ni. Katakanlah sebelum itu kita seorang yang rajin buat solat duha misalnya, ataupun rajin qiyamul misalnya, ataupun rajin sembahyang jemaah misalnya, ataupun rajin duduk dalam majlis ilmu. Bahkan ada di antara kita ni dah ada jadual khas dah. Hari Ahad minggu yang pertama masjid mana, hari Isnin minggu yang kedua masjid mana, dah ada dah. Dan dikarenakan musibah ataupun ujian ataupun uzur ataupun kesakitan yang kita terima dan kita redha dengan sakit tersebut, walaupun pada bulan tersebut Ahad minggu pertama sepatutnya kita pergi masjid tu, kita tak boleh pergi. Ada riwayat yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala tulis siap dah, katabalahu
Dituliskan baginya akan kebaikan yang dia lakukan sebelum tu. Maksudnya dengan syarat mesti dia selalu buat hal tu. Dalam uzuk tersebut Allah tetap tulis pahala bagi dia pada tarikh dan waktu sekian. Dia dapat pahala yang dikatakan salat duha dia. Dia dapat pahala yang dikatakan salat tahajud dia. Dia dapat pahala yang dikatakan salat jemaah dia. Dia dapat pahala yang dikatakan mai majlis-majlis ilmu dia. Dan moga-moga kita di antara orang-orang yang Allah Ta'ala pilih sebegitu rupa, insya-Allah. Amin. Bulan 2 kita berhenti, bulan 3 sampai bulan 11. Bulan 12 baru nak sambung balik. Jadi saya duk tengok ni lah, tak tahu nak jadi lagu mana ke depan ni pun kita tak tahu juga ni. Mai dengan kita katakan dengan virus baru Omicron ni pula kita pun tak tahu lagu mana ni. Dengar kata Omicron ni pun lagi dahsyat ni. Sampaikan kita katakan tak ada simptom, cek yang dikatakan ATK ataupun ayak liuk ni pun tak boleh kesan, negatif, tapi ada sedap-sedap meninggal saja. Allah wal-ayazubillah. Kita tak tahu ni. Moga-moga Allah Ta'ala angkat musibah ini dengan segera, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala lindung kita semua, anak beranak kita, orang-orang yang kita sayang semua daripada musibah ujian ini, insya-Allah. Dan saya kata pun pasal saya kena dah. Tu tak berani kata tu. Perik tuan-tuan, perik. Sampai hari ni bernafas tak boleh habis. Sampai hari ni. Allah, kalau khutbah ke, kalau ceramah kuliah ke, berasa letih juga tu. Pasal nafas tu kita tarik tak boleh habis. Ala kulli hal, moga-moga Allah Ta'ala ampun dosa kita. Moga Allah Ta'ala terima sedikit kesabaran kita dalam menerima akan ujian Allah Ta'ala ni. Ingatlah peristiwa Nabi Ayub alaihissalam. Dalam peristiwa Nabi Ayub alaihissalam, yang mana dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa ujian. Sehingga kan sifat sabar Nabi Ayub itu menjadi satu benda yang, satu perkara yang perlu kita ambil sebagai semangat kita dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas dia lagu mana tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi yang dikatakan kekayaan yang melimpah ruah kepada Nabi Ayub. Allah Ta'ala bagi anak-anak yang ramai kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah Ta'ala bagi kesihatan yang baik kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga kan syaitan ini kata apa tuan-tuan? Nabi Ayub ni buat ibadat ni bukan kerana Tuhan pun, kerana dia seronok. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi izin kepada iblis, bagi izin kepada syaitan, kepada jin dan sebagainya untuk uji yang dikatakan Ayub ini. Allah Ta'ala kata apa? Ayub ni buat ibadat hanya sahaja kerana aku, bukan kerana senang yang aku bagi pada dia, bukan kerana anak-anak ramai yang saleh yang aku bagi kepada dia. Dia ta'abbud, dia taqarrub, dia sembah aku hanya sahaja kerana dia itu kenal aku ini siapa, aku ini Tuhannya dan dia ini hamba aku. Maka diberi izin kepada iblis untuk buat yang dikatakan onar kepada beliau. Apa yang dilakukan? Mula-mulanya apa dia? Iblis ni, syaitan ini apa dia? Menghancurkan yang dikatakan harta meredak dia. Ada tanaman yang banyak, ada binatang ternak yang banyak. Akhirnya terbunuh belaka dalam satu musibah, mati habis semua. Nabi Ayub masih lagi senyum, masih lagi kata apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Dimatikan anak-anak dia dalam satu musibah, mati habis. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mana telah pernah mengurniakan aku kepada aku akan anak-anak. Maka hari ini Allah Ta'ala telah menarik kembali apa yang dipinjamkannya kepada aku, kata Nabi Ayub. Yang terakhir apa? Dibagi satu penyakit kulit kepada Nabi Ayub, yang sakitnya itu disebutkan dalam riwayat sampai kita katakan baunya, Masya Allah, baunya menyebabkan orang kampung ni ambil Nabi Ayub tak di hujung tempat kawasan sampah sampai teratur. Kulitnya yang luruh, isinya yang luruh, yang baunya sangat dahsyat, busuknya, dibuang oleh yang dikatakan ahli keluarga orang kampung ni, buang habis dia, pergi letak di hujung kampung tu. Yang masih sabar dengan dia ialah siapa? Isteri dia. Sebab tu tuan-tuan, ada isteri jangan buat lebih kurang dengan bini. Tengah duk sihat elok-elok ni, jangan duk buat lebih kurang. Kadang nafkah pun tak bagi, melawak ni kadang-kadang. Allah, kecil hati isteri ni. Jangan sampai Allah Ta'ala uji sakit kita.
masa tu isteri lari dengan kita, wal-ayazubillah. Yang sabar lagi dengan Nabi Ayub lah isteri Nabi Ayub. Masih lagi duduk sekali lagi, sampaikan isteri Nabi Ayub kata apa, abang angkatlah tangan, doalah ke Tuhan. Angkat tangan, doalah kepada Allah Ta'ala. Sudahlah ujian daripada satu persatu sampai hari ini. Angkatlah ujian ini ya Allah. Minta ke Tuhan, minta ke Allah, wahai suamiku. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Aku malu untuk diminta, aku malu untuk minta bagi selesai segala musibah ni, kerana aku duduk dalam musibah baru berapa tahun, sedangkan aku diberi nikmah setelah sekian lama. Aku malu nak minta pada Allah Ta'ala untuk diberikan kesembuhan, sedangkan kesihatan tu Allah Ta'ala bagi lama dah. Aku malu nak minta Allah Ta'ala kembalikan balik kekayaan yang ada pada diriku dulu, kerana Allah Ta'ala baru uji aku miskin sat, sedangkan Allah Ta'ala dah bagi aku kaya lama dah. Aku rasa malu nak minta zuriat soleh-solehah seperti mana yang Allah Ta'ala bagi sebelum ini kepada aku, sedangkan aku dulu dah dibagi nikmat itu terlalu banyak dah. Hari ini baru Allah Ta'ala uji sat. Aku malu minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azabun nafillah. Ini yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihissalam. Perhatikan, kita ni pantang lepas sakit pergi cari ni daripada doktor pakar sampai ke Bomo, merantau Melaka, daripada hujung Malaysia, hujung Perlis sampai hujung Johor tu. Lajak sikit lagi kalau kata buka sempadan, lajak pergi Thailand pula, petani pula, berobat pula. Allah kita. Sebab itu ada sahabat yang mana Allah Ta'ala uji mereka dengan sakit. Seminggu tak kena sakit, angkat tangan, ya Allah, pasal apa minggu ni aku tak kena sakit ni? Pasal apa minggu ni aku tak kena musibah ni? Aku ada buat dosa ke apa ke sampai Allah Ta'ala tak mau ni dengar rintihan aku sebagai seorang hamba ni? Sampai tarat tu bahasa mereka. Sebab itu pandangan-pandangan orang-orang tasawuf, orang-orang yang jaga hati mereka, orang yang jaga yang dikatakan iman mereka dalam hati, kadang-kadang muamalah mereka dengan benda, ataupun muamalah mereka dengan nikmat, ataupun muamalah mereka dengan musibah, itu lain cara dia. Lain. Ada orang-orang yang bersih hati mereka ni, bila kena musibah seperti mana Nabi Ayub alaihissalam, terima musibah ni seronok. Alhamdulillah ya Allah, yang mana telah mengujikan aku dengan musibah ini, agar aku bangkit tengah malam munajat kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah. Ada orang bahasa dia lagu tu. Ada orang terima nikmat tu pun bukan seronok dengan nikmat yang boleh. Kita ni kan kalau anak-anak pergi raya, boleh bagi duit raya banyak, RM10, RM15, RM20, kenyah dia tu. Pasal apa? Banyaknya mereka yang dapat tu, nilai tu dapat banyak tu, seronok mereka. Tapi berbeza dengan orang soleh macam kita lah. Nah, boleh yang dikatakan apa nama bonus ke, ataupun kita katakan menang, yang dikatakan cabutan betuah ke apa-apa je lah, yang kita katakan rezeki tu mai tu tanpa yang disangka-sangka. Kita seronok kerana apa? Benda yang kita dapat. Tapi salafun salih dulu melihat kepada bukan benda yang dapat itu, tapi kepada siapa yang memberi itu. Sama juga dengan musibah. Mereka seronok dengan musibah, tak berasa sedih dengan musibah, bukan kerana tengok besarnya musibah, tapi mereka tengok betapa yang siapa bagi musibah itu, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan ada kisah yang berlaku kepada seorang tok guru, yang mana dia ni diziarahi oleh seorang yang kaya. Ziarah oleh orang kaya, orang pergi ziarah, jumpa dia, tengok dia, ziarah dia. Akhirnya orang kaya ni nak balik minta diri, orang kaya ni bagi duit kepada tok guru ni. Tok guru ni pun ambil pegang, amboi wangi daun ni pun, wangi duit ni pun, amboi seronoklah. Anak murid tengok hal tersebut berlaku kepada tok guru dia. Anak murid ni mai ada satu benda dalam hati, terlintas di hati. Tak sangka sungguh tok guru aku ni. Tak sangka sungguh tok guru aku ni. Duk sembang bab tasawuf, duk baca kitab tasawuf, baca kitab sampai Ihya Ulumuddin pun baca juga. Lah kali tengok-tengok dia pula dah teringin ke duit. Anak murid tak puas hati, balik tetamu. Anak murid ni pergi jumpa tok guru. Tok guru, saya nak tanya sikit. Pasal apa saya tengok tadi ada tetamu kita bagi duit pada tok guru. Tok guru rasa seronok sungguh sampai cium ni. Cium ni. Pasal apa ni sampai taruh ni? Adakah suka sangat dah kepada dunia sampai kan tak ingat langsung akhirat ni? Sampai duit yang dibagi pun diambil cium. Kata tok guru ni,
Moga Allah Ta'ala permudahkan, moga Allah Ta'ala bersihkan hati kamu daripada segala sifat-sifat mazmumah. Ni Tok Guru ni doa dulu, moga Allah Ta'ala bersihkan diri kamu, hati kamu ni daripada sifat-sifat mazmumah. Aku cium dan aku gembiranya pada duit yang diberikan tadi, bukan kerana duit yang diberikan oleh seorang manusia, tetapi aku gembira dan aku seronok dan aku cium akan yang duit tadi kerana aku melihat bahawasanya duit itu, yang mana orang tengahnya itu adalah orang tetamu tadi, yang mana duit itu diberikan oleh Allahu Rabbul Alamin kepada aku melalui tangannya seorang penderma tadi. Maka aku merasakan seronoknya, ini hadiah daripada Allah, ini rezeki daripada Allah. Dalam keadaan aku melakukan maksiat kepada Allah pun, masih lagi Allah Ta'ala bagi nikmat, masih lagi Allah Ta'ala bagi rezeki, masih lagi Allah Ta'ala bagi kesihatan. Maka itulah yang aku lihat, bahwasanya aku melihat betapa besarnya, betapa rahmatnya, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan aku akan duit ataupun rezeki itu. Bukannya aku gembira kepada rezeki yang dapat Allah. Kita tak sampai tahu tu kot no. Kita no pi mana-mana pada pi bagi takkan banyak ni Allah. Jauh kita dengan akhlak salafun salih wal iazubillah. Tuan-tuan, bab rezeki ni sebenarnya lah, kita tak perlu pun iri hati dengan rezeki orang. Orang ada kereta besar, orang ada anak ramai, orang ada menega jadi sampai berjuta-juta untung. Hak kita asal menega tak jadi langsung. Nega pan balik, kelingat kedai-kedai terbalik. Nega kereta tak laku. Orang main tanya pula, kereta seorang dah jual bang. Pula dah. Ambil lekeh sangat ke kita ni sampai buat apa semua tak jadi? Bukan itu tajuk kita, tuan-tuan. Kita yakin bahawasanya rezeki itu Allah Ta'ala tetap dah. Hak tu je, senang. Dia bab rezeki dia, kita bab rezeki kita. Senang. Tak usah duk kira dengan pangkat, tak usah duk kira dengan yang dikatakan kemampuan kita, tak usah duk kira dengan ruang kita, dengan tak usah. Kita buat perkara yang sewajibnya kita buat sebagai seorang hamba, dan sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang manusia. Hal yang itu serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mudabbir, Allah itu maha mentadbir. Kita kadang-kadang merasakan itu baik, di sisi Allah Ta'ala merasakan ada benda yang lebih baik bagi kita. Ahbabuna fillah, itu mukadimah untuk pada malam ini. Kita akan sambung pada hadis yang kelima. Dan saya cadanglah hadis ni pun kita baca bagi cepat-cepat sikit boleh kot je no. Cara ni kalau kata muji, kalau cuti pula setahun pakai tak habis kita hak puasa. Lah kali tengok hak juru kamera pun tak ada dah. Pergi duduk kerja di tang mana dah, kitab tak habis lagi. Kita cepat-cepat sikit kita hurai bagi cepat-cepat sikit, kita jangan detail sangat seperti mana yang kita baca sebelum-sebelum ini. Sebab yang sebelum-sebelum ni tu satu hadis pun kita ambil masa yang agak panjang. Contoh no, hadis yang pertama kita baca 10 hari bulan 1 20 hadis pertama. Hadis keempat 12 hari bulan 2 setahun, 4 hadis setahun. Jenuh kita nak berhabis 40 hadis ni, berasa Allah pencen dulu. Kira saya ni pencen, kitab tak habis lagi. Oh, jenuh kita. Nah, jadi kita baca tu secara sathiyah, secara orang kata apa, sambil lalu, dan kita hurai-hurai benda-benda yang penting saja. Ahbabuna fillah, doa ikhlas untuk si mayit ataupun untuk yang mati. Untuk orang yang mati ni, doa ikhlas untuk orang yang mati. An Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam qala 40 rajulan ummatun wa lam yukhlis 40 rajulan fi ad-du'a li mayyitihim illa wahabahu Allah ta'ala lahum wa ghafara lahu. Hadis daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, seramai 40 orang itu adalah dikira sebagai satu umat.
Tidaklah berdoa 40 orang ini dengan ikhlas untuk si mayit mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa mereka dan juga mengampuninya. Hadis riwayat Imam Al-Khalili. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ini daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kata Nabi, 40 orang bila duduk bersama-sama dalam satu masa, mereka ni seolah-olah dah dikira sebagai satu umat dah. Pasal apa tuan-tuan? Banyak sebab musabab. Kalau nak kira umat ni, daripada umat Nabi Adam AS sampai umat Nabi Muhammad, umat yang paling ramai ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni umat kita ni yang mana kita ni sebagai umat Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling ramai. Sebab tu dah akhirat esok ni ada nabi yang duduk di belakang nabi-nabi ini akan beberapa golongan-golongan ataupun beberapa orang daripada umat-umat mereka. Ada yang mai 1000, ada yang mai ratus, ada yang mai puluh, dan ada yang mai beberapa orang. Dan ada nabi yang mai pada hari kiamat kelak, berjalan di akhirat kelak, yang tidak ada seorang pun daripada belakang mereka itu akan umat-umat mereka. Semuanya lawan nabi belakang. Allah. Kita ni kalau baru kuliah sikit, takat mai 3 orang 4 orang, biasalah tu. Biasalah tu. Ada juga orang mai dengar. Ada juga dakwah kita tabligh, kita puji orang-orang kawan-kawan kita daripada tabligh. Ziarah satu masjid, satu rumah, tuan-tuan, masya-Allah 3 hari tuan-tuan majlis ta'lim tuan-tuan. Minta mai masjid malam ni, insya-Allah kita ada majlis ta'lim insya-Allah. Insya-Allah azam 3 hari insya-Allah. InsyaAllah azam 40 hari insyaAllah. Mereka tu duk pi rumah daripada pagi sampai ke petang. Hak main masjid malam tu berapa kerat? Ada hak tak main langsung pun ada tuan-tuan, setengah-setengah tempat. Nasib baik kalau yang tu tak main langsung. Ada setengah pi ziarah tu pun kena maki dah. Pi ziarah tu pun kena perambat dah. Jangan kecewa dengan apa yang kita buat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, bukan kamu yang bagi hidayah, kata Allah, walakinna Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yahdi man yasha, yang memberi hidayah kepada siapa-siapa yang Allah taala nak. Sebab tu kerja kita adalah buat dakwah. Ad-da'i, kita ni sebagai dai, ajak kepada mad'u kita, orang yang kita nak dakwah. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Moga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka dan kekalkan hidayah pada kita. Tak ada guna juga kita duk dakwah lah kali kita pula iman cabut, kita pula hidayah hilang, kita pula perangai huduh daripada orang yang kita hidayahkan. Wal'iyazubillah. Sebab itu ada satu video orang tu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lama dah. Ada seorang ustaz yang mana dia pergi bagi bantuan pada orang. Wallahu alam, kita pun tak tahu cerita dia asal lagu mana. Tapi cara bercakap tu kita kurang enak. Yang pertama, saya dengar khutbah. Ada satu khutbah daripada seorang ustaz muda, dia bercakap ni kita katakan Allahu Akbar, minta maaf lah dengan bahasanya. Cakapnya tu atas teguran, tetapi bahasanya tu tidak cantik. Bahasa tu tidak cantik. Baru ni ada seorang anak jemaah daripada satu masjid hantar video tu mai kat saya. Dia pegang tu, dia boleh khutbah tu bukan dekat khutbah, dia bubuh orang pula tambah. Hatuit ni haji yang duduk di sana pakai saja kepiah, pakai saja serban, tapi tak sembahyang sunat, tak cerdik punya orang. Allah, apa bahasa lagu tu? Adakah itu dakwah bagi seorang dai? Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernahkah guna bahasa tersebut dalam melakukan dakwah? Tak. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam didahului dengan akhlak. Bahkan dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan, rupa parah Nabi, rupa bentuk Nabi, pakaian Nabi, perlakuan Nabi, cara cakap Nabi, cara tutur Nabi, cara makan Nabi. Itu yang menjadi yang dikatakan sebagai salah satu punca kepada orang masuk Islam. Tapi kita hari ni ceramah bang, kuliah tiap waktu, ceramah tiap waktu. Berapa ramai orang Islam yang kembali kepada Islam, dan berapa ramai orang bukan Islam masuk kepada Islam disebabkan kerana kita. Tak ada, tuan-tuan. Sebab tu hari ni minta maaf para khutbah yang mana nak khutbah silakan.
Tetapi pastikan adab dan akhlak dalam khutbah itu ada bagi kita dalam melakukan hal tersebut. Sebab itu ada yang kita sebutkan riwayat-riwayat sebutkan Nabi kalau naik khutbah merah muka Nabi ni. Nak abang apa? Sebab Nabi sungguh-sungguh khutbah menyampaikan benda yang penting dalam agama. Tapi jangan sampai kita pelekehkan orang, jangan sampai kita hina orang dalam khutbah, dalam kuliah, dalam pengajian kita sehingga akan disebut hal-hal tersebut. Dan apa yang dia cakapkan pun masih boleh dipertikaikan berkenaan dengan dengar khutbah, berkenaan dengan pakaian yang sepatutnya Jumaat itu pakai dengan pakaian yang putih tapi dia pakai dengan pakaian-pakaian yang lain sepatutnya. Tidak sepatutnya bagi orang yang kita nak jadikan ikutan untuk dia. Perlu. Sebab tu kita katakan kalau kita nak inci orang kita pun boleh, tapi itu bukan tajuk kita. Jaga lisan kita dalam menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada seorang ustaz juga, Allahu alam, saya pun tengok gitu-gitu saja. Dia sambil bagi-bagi bantuan, dia pergi sebut ni semua ni yang tak semayang ni. Allahu akbar. Adakah kita yakin yang mai semua depan kita hak tak semayang belaka? Tuan-tuan, saya dah cerita dari sini. Saya pernah jumpa pramugari yang pakaiannya kita katakan Allahu akbar. Tu saya duk katalah. Tapi dia di antara orang yang memelihara semayang dia. Kita tak kata perbuatan itu betul. Pakaiannya salah, tetap salah. Tapi hatinya yang ingin kepada Islam dan jaga solatnya itu dan mengharapkan sumber rezeki yang lain mai kepada dia untuk dia berhenti kerja dia tu, masih ada dalam hati dia. Sebab tu kita ni tuan-tuan, bila buat maksiat, rasa dalam hati ni, terdetik dalam hati ni rasa risau, rasa takut, itu menunjukkan hati kita tu masih lagi bersih. Tapi kalau buat maksiat berasa, contoh minta maaf tuan-tuan lah. Kalau budak-budak nak hisap rokok seriau, tengok pak ataupun tengok guru dia hisap 2 kali, tengok tu. Budak-budak tu hati duk bersih lagi tu. Jangan sampai satu tahap ni sampaikan kita buat maksiat ni bangga pula depan mata. Alhamdulillah takatlah saya duk tikam nombor ekor, depa halal ke, depa haram ke, depa tak bagi sambung ke, depa buat lagu mana ke, kita tak ada duk kira masalah apa. Takatlah ni puluh tahun dah berjudi, tak ada duk kena covid pun. Takatlah ni puluh tahun dah berjudi, anak-anak saya duk sihat elok pun. Takatlah ni puluh tahun dah duk main nombor ekor. Bukan itu bahasanya tuan-tuan. Sebab itu ahbabuna fillah, dalam kehidupan kita hari ini kita nak kena perinci benda-benda tersebut. Saya tegur diri saya sendiri dan saya peringat pada diri saya sendiri dan semua yang hadirin, yang hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kata Nabi lagi, tidaklah berdoa 40 orang ini dengan ikhlas untuk si mati itu, si jenazah yang ada dalam di kalangan mereka itu. Kata Nabi SAW, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa mereka dan mengampuninya. Allah. Hadis ni cerita pasal apa? Dalam 40 orang yang berkumpul, mereka dikira seolah-olah satu umat, dan ada di antara mereka 40 orang ini apabila berkumpul, ada di antara mereka itu doa-doanya mereka itu makbul. Siapa kita tak tahu? Siapa kita tak tahu? Sebab tu kot orang tua-tua kita dulu, tok-tok guru kita dulu, kalau kata nak pergi Mekah, panggil orang mai baca Yasin. Nak hantar anak-anak pergi mengaji luar negara, Mesir, Jordan, Syria ke mana ke, Morocco ke apa ke, panggil mai buat doa selamat. Kenapa? Mungkin dalam puluhan orang yang hadir di situ mengangkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Rab, ya Rab, istajib du'aana ya Allah, istajib du'aana ya Rahman, istajib du'aana ya Rahim. Mungkin di antara mereka itu ada doa-doa mereka tu yang Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala makbulkan. Dan mungkin juga yang doa itu adalah kanak-kanak yang sambil-sambil berlari, sambil-sambil lari, demi duduk lari, kita pun amin, dia berhenti saat amin. Mungkin kerana amin itu menyebab kepada doa kita itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis ini menceritakan bahawasanya adab daripada orang tua-tua kita dulu, kalau kata jenazah mati, mesti kita panggil juga geng-geng ataupun kawan-kawan kita, anak-anak kita daripada pondok-pondok yang terdekat. Panggil juga. Kenapa? Kerana pertama, mereka ni talabul alim, mereka ni penuntut ilmu, martabat mereka tinggi tuan-tuan. Mereka ni duduk dengan hadis Nabi, duduk dengan Quran, duduk dengan kitab-kitab, mulut mereka ni orang kemas tuan-tuan. Jadi cukup mereka ni kita katakan doa mereka ni mungkin memberi syafaat kepada si mati itu. Bahkan kata Nabi SAW dalam 40 orang ni, kalau kata ikhlas belaka, maka mungkin
yang menjadi sebab musabab kepada Allah Ta'ala perkenankan doa mereka dan mengampuninya. Nya itu akan kembali kepada jenazah tu. Nya itu kembali kepada jenazah itu yang mana mati tadi ni. Sebab tu tuan-tuan, banyak kalau kita nak cerita tajuk ni pun banyak. Dalam bab menguruskan kematian ni ada 4 benda. Yang pertamanya kita urus yang dikatakan masa mati dia tu, masa nak mati dia tu. Dekat-dekat nak mati, waktu ihtidar tu, waktu nazak tu, ada benda yang kita nak kena buat. Nak baca surah apa, nak sebut lagu mana, nak ajak mengucap lagu mana, nak buat talqin, nak ajak talqin tu lagu mana kepada orang-orang yang hampir mati. Ada adab dan akhlak dia, bukan boleh paksa lebih kurang. Dah masa nak mandi pula, bagaimana jenazah itu kita nak uruskan. Tangan yang nak lembut macam mana, perut, atas perut nak letak apa, dagu nak kena tutup lagu mana, mata nak kena tutup lagu mana. Sekali lagi bagi mandi pula, siapa yang nak mandikan. Ada hadis pula yang menceritakan siapa-siapa yang tutup aib orang-orang yang mana mandi jenazah, yang dia tutup aib yang si mati tersebut, Allah Ta'ala hapus dosa dia 50 dosa besar yang dia lakukan. Besar ni tuan-tuan. Lepas tu nak pergi simpan pula, sambil nak bawa tu pula, nak bawa itu nak baca apa, lagu mana, jenazah duduk belakang, jenazah duduk depan, sampai-sampai waktu turun, siapa yang nak berturun, berapa orang nak berturun, nak baca apa, syafaat macam mana, semua itu perlu kita bahaskan dan kita berikan ilmu tersebut kepada anak-anak kita, orang-orang yang kita sayang. Sebab itu saya katakan di sini bukan medium kita nak cerita tajuk tu panjang lebar tuan-tuan, pakai setahun lagi lah habis. Kuliah sebulan sekali. Teratur lah kuliah sebulan sekali. Betul tuan-tuan? Mungkin kita katakan berdasarkan kepada doa-doa ni jugalah. Tok imam kalau kata lepas mayang jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Fatihah, baca. Wassalam amin ya rabbal alamin. Apa yang nak dikatakan atas ini mayat? Betul tak bahasa tu digunakan? Apa yang nak dikatakan atas ini mayat? Semua sekali satu masjid. Baik insya-Allah. Apa yang nak dikatakan atas ini mayat? Baik insya-Allah. Apa yang nak dikatakan atas ini mayat? Baik insya-Allah. Jahat lagu mana orang depan pun tak ada dalam sejarah makmum belakang kata jahat betul lah. Tuan-tuan bisa dengar. Oi dia ni dengan buah duduk zaman dia dengan kampung ni, satu kampung kenal dia ni kaki kawak belakang ni. Tak ada dalam sejarah bila tu imam tanya apa yang nak dikatakan ini atas ni mayat, Allah ahli neraka tuan-tuan. Bisa dengar? Tak ada. Tak ada ni ada jemaah kita kata lagu tu masih lagi bersangka baik kepada si mati. Insya-Allah memang dia jahat, tapi dalam jahat takkan tak ada langsung hak baik ni. Hak jahat-jahat ni takkan tak ada langsung hak baik ni. Insya-Allah ada kebaikan tersebut. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takhiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang rendah pada satu kebaikan tu walaupun sikit. Pasal sikit tu kemungkinan menjadi sebab musabab kepada dia menjadi maghfuran lahu, dia ampunkan dosa-dosa dia itu. Mungkin. Sebab itu perlu kita perhatikan. Hadis yang ke-6. Orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. An Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu an berkata, telah bersabda akan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, di antara umatku yang paling cinta kepadaku adalah orang-orang yang hidup sesudahku, yang salah seorang di antara mereka ingin melihatku walau mesti mengorbankan keluarga dan harta benda. Allah. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mana selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saling rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akan sanggup dikorbankan segala reta mereda ahli keluarga dan sebagainya hanya saja demi untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lagu mana? Maksudnya untuk menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi umat yang paling terbaik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang mana menjadikan seseorang itu layak untuk melihat Nabi sama ada dalam mimpi ataupun setelah mana akhirat kelak, dengan benda-benda kebaikan yang dia lakukan daripada apa yang Nabi SAW ajarkan kepada mereka. Ada orang-orang yang macam ni. Ada yang di antaranya kita sebutkan, ada di antara manusia ini yang mana selawatnya sehari semalam paling kurang 15,000 kali. Allah. Pernah saya ceritakan di sini kalau tak silap saya, seorang budak daripada Syria. Budak ni selalu duk teriak. Teriak. Akhirnya buat pi untuk nak ruqyah, untuk nak cek sama ada dia ni kena jin ke apa ke, baca tak ada apa masalah. Tok guru tumpai kata, dia ni bukan masalah yang dikatakan kacau jin ke singgah ke saka ke apa ni, bukan tajuk ni. Akhirnya ditanya baik-baik, ya walad, wahai anakku, wahai budak, wahai kanak-kanak, apa yang menyebabkan kamu sering menangis sehingga kan tiap malam menangis, waktu pagi pun menangis, semua menangis? Cara ringkas kita cerita. Dia kata apa, wahai tuan guru, sebelum ni hampir tiap malam saya mimpi Nabi SAW. Tapi 2-3 malam ni Nabi, saya tak mimpi ke Nabi. Saya tak tahu benda apa yang saya buat sampai terhalang daripada saya jumpa Nabi SAW. Allah. Tanya dia balik, apa amalan dia? Paling kurang 5,000 ke 10,000 selawat paling kurang. Tu budak. Maka kata tok guru tersebut, hang kena tambah sikit. Kalau 10,000 tambah bagi 15 ataupun tambah bagi 13 ke 12 ke 11, bagi lebih sikit. Buat tuan-tuan, malam tu mimpi Nabi SAW. Mai esok tu seronok ya amat, ya Allah. Ada orang sampai tara tu. Kalau nak fikir letih, kita semua letih tuan-tuan. Lebih-lebih lagi bukan takat amalan itu saja, yang nak jaga akan sunnah Nabi, yang nak jaga akan dakwah Nabi, yang duk buat kerja-kerja lagu ni tuan-tuan, adalah mereka ni hanya saja di antara mereka tu orang yang kasih kepada Nabi SAW. Ada orang sanggup susah payah kerana apa? Nak rasa susah payahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu kisah diceritakan, setelah mana Nabi wafat, ada beberapa sahabat yang masih lagi hidup. Di antaranya seorang tukang masak Nabi SAW, Sayyiduna Rifa'ah ataupun Sayyidina Rafi' kata silap saya. Dia ni tukang masak Nabi SAW. Salafuna salih, para tabi' dan tabi'in ketika itu selalu cerita pasal Nabi SAW kepada anak-anak mereka. Sehingga kan yang masih lagi berbaki itu ialah Sayyidina Rafi' ataupun Rafi'ah ni, yang mana dia ini adalah tukang masak Nabi SAW. Budak-budak ni yang mana selalu dengar cerita pasal Nabi, nak kenal Nabi, kasih ke Nabi, cinta ke Nabi, selalu teringat ke Nabi ni, cari Sayyidina Rafi' ini, jumpa beliau dengan mengatakan, wahai sahabat Nabi SAW, tolonglah masak kepada kami seperti mana engkau masak kepada Rasulullah SAW. Jangan dikurang walaupun sikit, jangan ditambah walaupun sikit, seperti mana yang kau masak kepada Nabi, untuk kami merasakan bagaimana masakan yang dirasakan oleh Nabi SAW, seperti mana kamu masak kepada Nabi SAW. Allah. Sampai masakan itu pun menjadi sebab musabab kepada cinta dan kasihnya mereka kepada Nabi SAW. Sebab tu jangan heran hari ini tuan-tuan, ada orang yang sanggup derma puluhan ribu untuk buat majlis maulid. Ada sanggup buat ratusan ribu ringgit untuk yang menjagakan kesan-kesan ataupun asar-asar daripada Nabi SAW. Ada banyak benda yang mereka lakukan daripada hari ini, daripada satu persatu, daripada masa ke semasa. Ada orang-orang yang sebegini pada zaman Nabi SAW, pada zaman-zaman kini ataupun zaman-zaman yang telah kita katakan sampai pada waktu hari ini. Tuan-tuan, ahbabuna fillah, seminit lagi tuan-tuan. Conclusion ataupun kita katakan kesimpulan pada dua hadis yang kita baca pada malam ini. Kalau nak baca pada hadis 7, takut lagi lejak teruk. Lejak dahsyat sekali lagi ni, pergi kita. Dah boleh baca, boleh baru mula. Mula-mula dia boh rapat sekali lagi ni pakai minta maaf tuan Syekh, tahun depan harap tak main kot. Hak ada pun 3-4 orang ni, kita duk ingatkan lepas isyak boleh balik terus, rupanya duk tunggu dia ni ceramah. Jam. Tak boleh buat kerja apa, lepas ni tu saduk main dah. Habis kita. Nah, biar boleh juga sikit daripada tak boleh langsung. Ma la yudraku kullu, la yudraku julluh. Kalau kita tak boleh semua pun, jangan tinggal semua. Masuk masjid, kalau tak boleh buat semua sunnah yang ada pada masuk masjid, duduk masjid sampai keluar masjid, kurang-kurangnya masuk kaki kanan, keluar kaki kiri pun sudah dah.
Tak boleh baca doa pun panjang-panjang, boleh baca hak sikit-sikit, buat beda kita masuk yang dikatakan dalam masjid, keluar masjid sikit pun alhamdulillah dah. Tak boleh bersugi misalnya tiap-tiap hari, boleh bersugi beli bawah tu sikit ke, beli pekan rabu ke, boleh bersugi sehari dua pun cukup dah. Kalau tak boleh semua, jangan tinggal semua. Maka kesimpulannya ahbabuna fillah, yang pertama, biasakan diri kita untuk ziarah orang mati melebihi daripada seronoknya kita ziarah kenduri-kenduri. Kerana apa? Ziarah kepada kenduri baik, alhamdulillah, tambah sahabat, hubung silaturahim dan sebagainya. Tapi ziarah orang mati lebih mendekatkan kita dengan kematian, lebih mengingatkan kita kepada Allah, lebih menjadikan hati-hati kita ini lebih lembut untuk menghadapi yang dikatakan hari-hari itu, bahkan dalam hari kematian yang akan datang. Dan mungkin juga kita di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Apabila kita selalu ziarah orang mati, nanti bila kita mati kelak akan ramai orang mai kepada kita. Doa mereka ini 40 orang tersebut, mungkin kita dapat syafaat dan kelebihan daripada doa tersebut. Yang kedua, berkenaan dengan orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cinta ke Nabi mesti kena ada ilmu. Bukan dengan kita katakan ikut majlis saja semata-mata. Kita kena kenal Nabi kita macam mana zahir dan batinnya. Kita kena kenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih besar kita kena tahu pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pasal orang Melayu kita ni lebih suka yang jenis sentimental. Sebab tu kita bab raya, kita khutbah raya, semua khutbah raya kita semua khutbah sedih. Betul tak? Daripada dulu sampai gelar. Allahu Akbar, Allah. Meleret. Tambah tak boleh helik kampung pula, baru rangkap kedua, meleleh yang orang tahu. Itu kita pasal sentimental tu, kita duk guna yang tu. Arab dia tak lagu tu. Arab dia punya apa nama takbir raya dia cengih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perang. Depok kalau kita duduk sana dengar khutbah raya tak teringat terus. Duk teringat nak pegang kuda mana, nak mencubi ni. Kita tu sentimental, itu kita sangat-sangat terkesan. Maka sebab itulah tuan-tuan, dalam kita nak berasa kesannya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara benda yang perlu kita sentuh ialah pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu pengorbanan Nabi itu lagu mana untuk jaga kita ni daripada sebelum kita lahir sampai kita lahir sampai kita mati, sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi yang dikatakan ketika mana Nabi hidup dan sampai Nabi wafat, apa perkara-perkara tersebut yang beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kepada kita. Mungkin dengan sebab musabab tersebut menjadikan hati kita menjadi lembut, menjadikan hati kita sentiasa merindui dan mencintai Nabi, bahkan dibuktikan dengan kesungguhan dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahbabuna fillah, saya rasa cukup sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Kita berhenti pada hadis yang ke-6. Pada bulan depan insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-7 insya-Allah. Hadis yang ke